Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita bersama dalam sesi perbincangan, perkongsian sekitar tentang kajian sirah dan juga kepimpinan, khususnya kepimpinan Rasulullah SAW dan juga kepimpinan Islam dalam daulah-daulah yang telah terbina sebelum jatuhnya Khalafah Utsmaniyah. Jadi ini merupakan siri yang keempat bersama dengan Madani Center untuk membincangkan tajuk yang cukup penting ini, insya-Allah. Jadi sebelum ini kita telah berbincang sikit secara umum tentang garis umur Rasulullah SAW. Kita sebut itu ada dua sesi. Kalau Rasulullah SAW ini umur 63 tahun, maknanya 40 tahun pertama persiapan sebagai Nabi, dan 23 tahun kemudiannya adalah fasa pembinaan ummah dengan bimbingan terus daripada Al-Quran. Bagaimana Al-Quran turun, membimbing, membetulkan sikap dan tingkah laku Rasulullah SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhu. Jadi untuk kali ini, sesi yang keempat ini, insya-Allah kita mungkin nak tengok mungkin secara lebih khusus lagi tentang garis umur Rasulullah SAW. Jadi kalau kita ambil 40 tahun yang pertama sebelum maknanya sebelum kenabian Rasulullah SAW, Allah Ta'ala telah menyusun, merencanakan satu program yang di mana Rasulullah SAW tumbuh dengan kepribadian yang begitu utuh, dengan memiliki ciri-ciri kematangan, ciri-ciri kepimpinan yang luar biasa. Jadi kita melihat bagaimana Rasulullah SAW sejak lahir, ayahnya telah meninggal dunia, lahir sebagai seorang yang yatim. Maknanya Abdullah, ayah kepada Rasulullah SAW, meninggal dunia ketika Rasulullah SAW masih dalam kandungan ibunya Aminah. Kemudian bila lahir, kita tahu bahawa menjadi kebiasaan orang Arab pada masa itu, anak disusukan kepada orang lain. Jadi Rasulullah disusukan oleh Halimatul Sa'diyah. Kalau kita membaca sirah, ada banyak juga peristiwa-peristiwa yang menarik. Tapi sebenarnya perkongsian kita ni lebih kepada menganalisis, untuk kita melihat pada poin-poin besar, supaya kita dapat melihat bagaimana proses didikan yang dilalui Rasulullah SAW, kemudian bagaimana Rasulullah SAW membina ummah yang pertama, sehingga akhirnya terbina daulah-daulah yang berikutnya. Jadi itu perhatian kita sebenarnya. Tapi kalau kita ada masa, kita boleh buka sirah, kita tengok ada banyak juga peristiwa-peristiwa yang menarik. Bagaimana saat kelahirannya, sehingga macam mana diambil oleh Halimatul Sa'diyah. Cuma di sini kita melihat bila Rasulullah SAW dibawa ke kampung Bani Sa'adah. Jadi di sana ada beberapa perkara yang spesial. Kalau Mekah ni memang tempat percampuran, bahasanya pun dah bercampur. Kerana dia tempat pertemuan bangsa Arab daripada Yaman dan sebagainya. Jadi di sana ada dua isu penting sebenarnya yang kita akan bincang selepas ini, yang cukup penting dalam dakwah Rasulullah SAW, iaitu tentang bahasa dan juga kesihatan. Jadi kalau Bani Sa'adah ni tak jauh daripada Taif. Kalau kita Taif ni, kalau kita nak sifatkan Malaysia ni macam Kundasang, macam Cameron Highland, tempat yang bersih udaranya, tidak terlampau panas. Itu di kampung Bani Sa'adah. Kemudian bila Rasulullah SAW balik kepada ibunya, ketika tu masih bawah umur 5 tahun lebih sikit, ibu pula meninggal dunia. Kemudian baginda dihantar, dibawa balik oleh Ummu Aiman. Ummu Aiman ni ibu susuan Rasulullah, salah seorang yang penjaga Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah pernah menyebut sebagai ummi ba'da ummi. Jadi ada 3 orang yang katakan ummi ba'da ummi bagi Rasulullah. Pertamanya adalah maknanya Ummu Aiman, Halimatul Sa'diyah, dan Fatimah binti Asad. Fatimah binti Asad ni adalah isteri kepada Abu Talib ataupun mak saudara kepada Rasulullah SAW. Ini orang yang cukup dikasihi, yang disayangi oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah bila ibunya meninggal di Abwa, dibawa balik dia, diserahkan kepada datuknya pula. Kemudian datuk pun tak lama, bersama datuk, lebih kurang mau 8 tahun lebih kurang, meninggal dunia pula. Dan berlakulah episod baru, Rasulullah tinggal dengan bapa saudaranya. Bahkan ketika di sinilah Rasulullah sebagai anak yatim yang sedar diri. Dan Abu Talib ini merupakan bapa saudara yang anaknya banyak, hartanya sedikit. Anaknya ramai tapi hartanya tidak banyak.
Jadi Rasulullah melihat bila Abu Talib bawa beli makanan, dia tidak sama-sama berebut dengan anak-anak Abu Talib yang lain. Bahkan dia tahu, dia sedar diri dia sebagai anak saudara, bukan anak kandung. Tapi di sini kita melihat terbenarnya kematangan pada diri Rasulullah. Dan ketika umur 8 tahun Rasulullah SAW mula rasa perlu untuk dia berdikari, dan mulalah sesi dia ataupun episod hidup sebagai pengembala kambing. Jadi bagaimana kita sebut sebelum ni, semua Nabi-Nabi adalah gembala kambing. Dan di sana ada banyak pelajaran besar, sekurang-kurangnya ada 6 poin. 6 perkara penting yang dikemukakan oleh Syekh Anwar Al-Awlaqi tentang kenapa Rasulullah SAW ataupun Nabi-Nabi semuanya adalah gembala kambing. Ini pun insyaAllah kita akan tengok satu persatu nanti. Jadi Rasulullah gembala kambing. Kemudian selepas gembala kambing, Rasulullah berniaga sehingga akhirnya berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah. Di sini bermula episod kehidupan berkeluarga Rasulullah SAW bersama dengan Sayyidatina Khadijah. Dan Sayyidatina Khadijah pun sebelum itu pernah berkahwin dan ada anak beberapa orang juga. Dan kemudian masa itu juga Rasulullah SAW menjaga Ali bin Abi Talib, kerana kita sebut tadi Abu Talib ni orang yang anaknya banyak tapi hartanya sedikit. Jadi Rasulullah untuk meringankan beban bapa saudaranya yang telah membesarkannya, Rasulullah mengambil Abu Talib sebagai Ali bin Abi Talib ni sebagai anak angkat dia lah, sebagai yang dia jaga, dia asuh di rumah dia, membesar bersama dengan anak-anak Rasulullah SAW yang lain. Kemudian dari dalam tempoh itu juga banyak berlaku peperangan di mana Rasulullah sendiri terlibat, dan juga berlaku banjir besar, peristiwa untuk mengubah Hajaratul Aswad, dan Rasulullah menjadi tokoh utama yang diyakini, disekahi kerana kepribadiannya, kejujurannya, bahkan disebut sebagai Al-Amin. Maka dia diberi kepercayaan untuk menyelesaikan isu yang hampir-hampir menimbulkan peperangan di kalangan kabilah-kabilah. Itu untuk memindahkan, nak letakkan Hajaratul Aswad pada tempatnya yang asal. Sehinggalah ketika umur 40 tahun, ketika Rasulullah diangkat sebagai Nabi dan juga sebagai Rasul yang terakhir. Jadi sebenarnya dalam tempoh lama juga Rasulullah berulang alik ke Gua Hira, berseorangan melihat, bermikir tentang keadaan umat dan sebagainya. Jadi ini adalah fasa pertama. Banyak peristiwa-peristiwa yang kita akan tengok nanti. Peristiwa belah dada Rasulullah, peperangan Fijar yang kita sebutkan tadi, dan ada perjanjian yang menyelesaikan perjanjian yang sangat adil pada masa itu. Jadi kita tengok bahawa dalam 40 tahun pertama Rasulullah SAW telah diprogramkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tumbuh membesar dengan perancangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membina kematangan, membangunkan kepribadiannya sehingga menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Jadi ketika Rasulullah diangkat sebagai Nabi, maka dia telah benar-benar bersedia sebenarnya untuk memikul risalah yang begitu berat. Yang kita sebutkan sebelum ni, ketika itu dunia hampir-hampir kelam gelita. Hanya kalau kita baca, kalau kita tengok, kita baca tulisan Syekh Anwar Al-Awlaqi, yang sebenarnya catatan daripada ceramah atau kuliah bersirinya dibukukan, ada dalam bahasa Inggeris. Jadi ketika Allah mengangkat Nabi Muhammad SAW ni sebagai Rasul, sebagai Nabi, ketika itu memang ada beberapa tumpukan cahaya. Masih ada lagi sakit-baki agama Hanif. Dan ada juga masa itu juga bahkan yang masih pegang pada agama ahli kitab ni, yang masih tulen pun masih ada sikit-sikit lagi. Contohnya Waraqah bin Naufal. Ini yang kemudian dibawa Rasulullah SAW jumpa dengan Waraqah bin Naufal. Sehingga Waraqah bin Naufal dia kata kalau dia masih hidup, ketika Rasulullah diusir oleh kaum dia akan berjuang bersama dengan Rasulullah SAW. Jadi ada beberapa tumpukan cahaya di mana masih ada manusia yang menjaga ataupun masih beramal dengan agama Tauhid. Tapi dengan cahaya yang begitu malap dan hanya beberapa tumpukan. Jadi kita boleh bayangkan ketika Allah mengutuskan Rasulullah ataupun mengangkat Rasulullah sebagai Nabi, sebagai Rasul, alam tu hampir keseluruhannya dalam kegelapan. Rom dan Parsi kita sebut lagi itu, walaupun sepatutnya mendapat percikan juga daripada Nabi-Nabi, daripada Bani Israel.
Jadi Israel ni sebenarnya nama lain bagi Yaqub. Bila sebut Bani Israel maknanya anak keturunan Nabi Yaqub. Jadi Nabi Ibrahim AS dia berkahwin dengan Sarah, tak dapat anak. Kemudian Sarah merdekakan Hajar, dikahwinkan dengan Nabi Ibrahim, dapat anaknya Ismail. Daripada Ismailnya jalur keturunan turun sampai kepada Rasulullah. Jadi Sarah pun sebagai seorang wanita ingin juga melahirkan anak daripada rahimnya. Dia berdoa munajat sehingga akhirnya Allah kurniakan Nabi Ishak. Nabi Ishak ni kemudian anaknya nanti Yaqub. Yaqub inilah yang katakan nama lain adalah Israel. Jadi semua nabi-nabi lain itu daripada Nabi Yaqub. Nabi Ayub, Nabi Yusuf kan, Nabi sampailah kepada Nabi Musa, Nabi Isa. Ini dikatakan Bani Israel. Jadi selepas Yaqub semua nabi-nabi daripada Bani Israel. Jadi tiba-tiba Rasulullah SAW daripada kaum Quraisy Arab. Ini yang menimbulkan penentangan daripada orang Yahudi dengan penentangan yang begitu kuat dan penuh dengan kebencian. Dendam sampai kepada hari ini. Dan mereka tidak pernah putus-putus melakukan perancangan jahat, memalsukan sejarah-sejarah kita dan sebagainya sampai kepada hari ini. Jadi ini sebagai satu mukadimah jugalah sebenarnya. Kita masih lagi sekitar mukadimah. Jadi kita lepas ni kita akan tengok sedikit demi sedikit tentang jaluran masa, jaluran umur ataupun timeline Rasulullah SAW untuk 40 tahun yang pertama. Untuk kita melihat bagaimana terperincinya, bagaimana terencananya. Pembesaran Rasulullah SAW daripada zaman baby, kanak-kanak yang baru lahir sampai kepada kanak-kanak remaja sehingga menjadi dewasa dan diangkat sebagai Nabi. Jadi Rasulullah SAW benar-benar Al-Mustafa. Benar-benar merupakan pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan disebut dalam Quran, maknanya dia merupakan orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan pergi satu demi satu nanti untuk kita mengambil ibrah, bukan sekadar untuk kita kagum. Jadi kata Syekh Hasan Banna, dia kata ramai orang yang mengkaji sirah tapi mereka berhenti pada titik kagum, rasa hebatnya Rasulullah, hebatnya para sahabat yang dididik oleh Rasulullah SAW. Jadi kita tak mau berhenti pada titik itu, kita nak pergi ke depan lagi, apakah proses yang telah mereka lalui. Apakah proses yang dilalui oleh Rasulullah dan apa proses yang telah dilalui oleh para sahabat radhiyallahu anhum sehingga mereka menjadi orang-orang yang hebat dan luar biasa. Supaya proses itu kita boleh bawa balik kepada kehidupan kita. Kalau kita sebagai ayah, kita ada anak-anak di rumah yang perlu dididik, yang perlu dibentuk dan sebagainya. Begitu juga kalau kita seorang ibu. Jadi kita nak mendidik anak-anak kita, bahkan kita nak mendidik generasi. Sebab itu dalam di Madani Center ni kita menjadikan ini sebagai satu bahan utama kita, kurikulum kita yang utama. Itu tentang kajian sirah. Yang dalam kajian sirah itu sendiri ada banyak pula kurikulum lain sebenarnya. Tentang metod pendidikan Al-Qurannya, pembentukan kepimpinannya pada diri Rasulullah SAW dan juga para sahabat dan sampai kepada zaman yang berikutnya. Jadi ini merupakan satu agenda besar. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita untuk siri yang kelima. Wallahu a'lam. Aqul qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wallahu ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.